Kita tahu bahawa SOP ni agak terlalu ketat. Semua parti merasakan agak mengikat calon daripada bergerak bebas. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya semua parti dan calon dia kena kreatif lah dari sudut pendekatan dia. Saya di Don Duyung ni hampir 80% pendekatan kita gunakan menggunakan media sosial. Cuma yang 20% tu boleh katakan secara fizikal. Jadi pendekatan kita ada yang kita terpaksa buat benda yang kita tak pernah buat lah. Baik, yang biasanya kita buat adalah seperti kalau saya calon lelaki-lelaki ni mudah sikit. Setiap kali waktu solat kita akan berada di surau dan masjid. So di situlah kita berinteraksi dengan masyarakat setempat. So yang kedua, kita banyak pergi ke kedai-kedai teh lah. Kedai teh kena duduk lama sikit dengan masyarakat setempat. Di situ kita boleh perkenalkan diri dan orang pun kenal kita senang. Cuma saya tak menghadapi masalah dari sudut perkenalkan calon. Kerana sebelum ni saya pernah bertanding pada PRU yang ke-14 di Don Duyung. Saya nak sebut bahawa bila PAS masuk aktiviti Perikatan Nasional, dia lebih bersifat terbuka, inklusif. Kalau setakat logo bulan ni mungkin kelompok PAS sajalah seronok. Tapi bila Perikatan Nasional dia lebih terbuka. Dan saya melihat ada satu gelombang situasi sekarang pada Perikatan Nasional. Salah satunya aura Tan Sri Muhyiddin ni agak besar. Berapa pendekatan ataupun kita bercampur dengan masyarakat setempat, banyak lebih pada simpati pada Perikatan Nasional ini di bawah Tan Sri Muhyiddin. Yang ni kita tahu bahawa Tan Sri ini ambil kerajaan dalam keadaan waktu kritikal pandemik COVID-19. So dia telah menguruskan negara dengan begitu baik, meninggalkan satu legasi iaitu pelan pemulihan negara yang hari ini rakyat terkesan. Kita dapat keluar pergi fasa 3, fasa 4 dan sebagainya dan ekonomi dah mula bergerak. Tetapi rakyat melihat bahawa tidak sepatutnya pihak tertentu turunkan tensi dengan sedemikian rupa. Sebenarnya isu tu semenjak PRU ke-14 lagi dah dimainkan. Biasalah. Pertama saya sebut dalam temu ramai yang sebelum ni ada press datang. Saya ucap terima kasih lah sebab mempopularkan saya. Dia kena ada kontroversi. Sebenarnya tidak sepatutnya dalam kempen pilihan raya ni serangan peribadi. Sebenarnya mereka ni nak cari kepinjangan saya selama 18 bulan dalam kerajaan. Saya tak ada isu rasuah, pencalonan dan sebagainya. So sebenarnya saya tak layan lama lagi. Dan so bila saya layan, dia akan timbul isu lain. Contoh isu sijil lah. Sebab saya dalam Malaysia Gazette tanya, saya akan jawab last minute waktu ketika mana sebelum pembuangan undi. Sebab kalau saya layan, lepas ni dia tanya saya sijil nikah ada tak nak. Biasalah ni putihan pada media sosial. Dalam konteks Don Duyung lah, dia ada beberapa perkara yang saya rasa prioriti lah. Yang pertama dalam konteks pembangunan dan juga penyusunan peniaga-peniaga kecil. Kalau kita tengok daripada mula sempadan Don Duyung, hujung sehingga hujung, bertebaran penyaja-penyaja ni di kaki-kaki lima dan sebagainya. So kita perlu buat satu sistem penyusunan semula untuk memberi ruang masyarakat setempat untuk memajukan perniagaan mereka. Yang kedua, dalam konteks infrastruktur, sebab Duyung ni ada beberapa lokasi yang terjejas dengan masalah banjir kilat. Walaupun Melaka ni bukan negeri banjir, tapi banjir kilat ni sering berlaku di antaranya dalam Duyung. So ini kita akan mengatasi secara holistik yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan negeri. Dan seterusnya dalam pendidikan, saya mencadangkan supaya diadakan diwujudkan membangunkan hub pendidikan dalam Don Duyung. Sebab Don Duyung ni padat. Dengan keluasan 4,000 hektar ni, seramai penduduk lebih kurang lebih daripada 21,000 orang, khususnya di kawasan Pekan Duyung.
Dan yang lebih menarik saya ingin sebutkan bahawa kalau saya sebut banyak sangat inisiatif mungkin orang kata seronok bercakap. So saya cadang untuk mewujudkan satu kelompok anak jati Don Duyung di kalangan yang berpengalaman dan profesional untuk menjadi wujudkan satu jawatan kuasa memantau untuk membangunkan Duyung itu sendiri. Khas untuk Duyung saja. Ini perlu sebab golongan-golongan yang ada pengalaman ni kadang-kadang pencen tapi mereka tak kembali untuk bangunkan kawasan. Saya rasa itu perlu. Saya menyeru kepada pengundi-pengundi khususnya dalam N21 Duyung supaya keluar mengundi pada 20 hari bulan November ini. Tapi jangan lupa undi Perikatan Nasional lah. Beri peluang kepada saya. Terima kasih.